baju putih, rambutnya mengerbang, panjang, dan kemudian wajah dia berwarna hitam dan taring dia panjang. Tengah-tengah diorang mengaji ni, salah satu daripada kawan dia meraung tiba-tiba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, 4 kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda, yang mana kisah ini dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Haikal. Encik Haikal bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah yang terletak di Gemas Negeri Sembilan. Dia ingin berkongsi satu pengalaman seram dia sewaktu dia melakukan rondaan di sekolah tersebut. Okey, sebelum tu dia nak share sikit lah. Sekolah dia ni banyak berlaku tau. Orang kata pecah masuk. Oleh kerana keliling kawasan sekolah ni dipenuhi dengan kawasan kebun. Disebabkan itu, pihak sekolah telah pun mengambil langkah keselamatan, memasang orang kata pagar ataupun grill di setiap tangga untuk naik ke bahagian atas ataupun naik ke bangunan sekolah ni lah. Untuk pengawal keselamatan pula, diorang akan membuat rondaan secara berkala. Setiap sejam, diorang akan buat rondaan lah secara bergile-gile. Encik Haikal ni bekerja bertiga. Maknanya dengan 2 orang lagi rakan dia lah. Banyak tau kisah-kisah seram ataupun gangguan yang berlaku kepada pengawal keselamatan yang jaga di sekolah tu. Tapi bukan Encik Haikal ni lah. Ini satu-satunya pengalaman seram dia yang pada dia sangat menakutkan dan paling teruk. Kawan-kawan dia pernah kena. Waktu dia tengah buat rondaan, terdengar macam ada suara panggilan nama dia. Ada juga yang ternampak kelibat susuk tubuh yang berjalan ataupun mundar mandi di kawasan beranda hadapan bilik darjah sekolah tu. Okey, pada malam yang dimaksudkan, sampailah giliran Encik Haikal ni untuk melakukan rondaan. Jam waktu tu menunjukkan pukul 3 pagi. So dia pun start motor dia. Dia teruslah buat rondaan ke satu checkpoint untuk dia buat clocking. Sambil tu dia buatlah pemeriksaan. Sampailah ke satu kawasan yang mana tempat dia nak clocking ni tengah-tengah antara kantin dengan bangunan sekolah. Yang mana bangunan tu dipenuhi dengan bilik darjah lah ataupun kelas kan. So dia terpaksa berjalan sebab motor tak boleh berhenti ngam-ngam dekat tempat clocking ni. Jadi dia parking motor dia dulu, dia berjalan menuju ke tempat clocking. Bila sampai je, dia buat clocking, dia pandang ke orang kata sekeliling kan, buat pemeriksaan, tak ada apa-apa yang ganjil. Pusinglah balik, dia menghala ke motosikal dia. Tapi
dia diganggu dengan suara panggilan nama dia. Contoh macam Haikal, Haikal, macam tu. Dan suara itu datangnya daripada bangunan bilik darjah itu. Menyebabkan Encik Haikal ni mulalah pandang kan ke kawasan bangunan ni, dan dia ternampak di salah satu tingkap bilik darjah di bangunan itu ada satu susuk tubuh yang berdiri betul-betul di tingkap menghadap ke depan ataupun keluar tingkap. Disebabkan dalam kelas tu gelap, Encik Haikal tak nampak jelas tau susuk tubuh ni orang ke apa ke, dia tak nampak. Jadi dia keluarkan lampu suluh dia suluh terus ke kawasan tingkap yang ada susuk tubuh tu. Tapi bila dia nak suluh je, lampu tu menghala ke tingkap tu, susuk tubuh tu ke belakang macam mengundur, hilang di dalam kegelapan bilik darjah tersebut. Encik Haikal pun dia tak fikir dua kali, bingkas ataupun dia bergegas lari pergi ke satu kawasan yang ada tangga untuk naik ke orang kata bangunan bilik darjah ni. Bila dia sampai je dekat tangga, dia sangat terkejut apabila dia nampak grill yang tutup tangga ni terbuka dengan luas. Menyebabkan dia ambil walkie-talkie, dia kontak kawan dia yang ada dekat post guard tu. Jadi kawan dia datanglah untuk backup kan, jaga di bahagian bawah sekiranya ada apa-apa yang berlaku. Bila dia inform je, dia terus naik atas ke tingkat yang dimaksudkan. Dia cakap tingkat 2 bangunan sekolah tu. Bila dia naik saja, dia mulalah berjalan menuju ke kelas yang dimaksudkan. Bila dia semakin rapat dengan kelas tu, dia dengar tau ada suara pusingan kipas. Kipas di sekolah kan, kipas macam kipas lama kan. Jadi bila berpusing tu, dia berbunyi tau. Macam tu. Contoh. Dia pun berjalan, semakin dekat dengan kelas ni tadi, dia rasa sangat berdebar. Dia pun tak tahu kenapa, bila dia sampai je dekat orang kata kelas ni, pintu belakang dia tertutup tau. Dan pintu depan ni terbuka. Jadi dia berjalanlah melepasi pintu belakang ni, dan kemudian dia nampak daripada celah tingkap nakor tau, yang sekeping-seping tu, dia tak rapat. Jadi dia boleh nampak lah apa yang ada di dalam. Dia cakap dia nampak kipas di orang kata bilik darjah ni berpusing, on lah. Tapi dia perhatikan dekat dalam kelas tu tak ada sesiapa. So dia ambil keputusan untuk tutup lah switch off kipas yang ada dalam kelas tu, sebab membazirkan current. Dia berjalan menuju ke pintu hadapan, dan kemudian plug tu betul-betul di sebelah orang kata pintu tu, dekat tingkap tu. Dia pun tutup. Tiba-tiba dia terdengar ada suara macam ni. Psst, psst, macam tu. Menyebabkan Encik Haikal ni pandang ke sudut tu, dan apa yang dia nampak adalah satu susuk tubuh yang dia nampak, dia gambarkanlah baju putih, rambutnya mengerbang panjang, dan kemudian wajah dia berwarna hitam dan taring dia panjang. Sedang pandang ke arah pintu lah, maknanya pandang ke arah Encik Haikal ni. Dia pun terus larilah meninggalkan kelas itu, turun melalui tangga yang dia naik tadi, dan kemudian bila sampai ke bawah, lagi sekali dia terkejut. Sebab pintu grill tu bertutup dan kunci dengan mangga. Waktu ni dia mulalah cari kunci dia kan, dalam keadaan dia kelang kabut. Dan kemudian bila dia tengah nak buka grill ni kan, grill tu macam bergegar kan, kawan dia datang, kawan dia yang datang backup tadi datang, pergi ke arah tangga tu. Dan kemudian dia minta tolonglah kawan dia, tolong buka pintu ni, dia cakap macam tu. Kawan dia pun buka sambil tu kawan dia kata, macam mana kau masuk? Sebab pintu kunci kan, takkan dia masuk lepas tu dia kunci pintu, tak mungkin. So dia kata nanti aku cerita. Dia pun lari pergi kat motor, kawan dia ni tadi kuncilah balik, dan kemudian terus balik ke post guard diorang. Sampai kat post guard, Encik Haikal ni menggigil-gigil lah, tangan dia menggigil. Dia kata kepala dia dah mula rasa macam berat tau, mungkin dia terkejut kot kan.
Dia pun cerita kat kawan-kawan dia apa yang berlaku, dan kawan-kawan dia tak pelik lah sebab pernah kan. Pengawal keselamatan yang lain pun kena, tapi pengawal keselamatan yang lain tak ambil endah. Maknanya kalau ada orang panggil nama, dia buat tak tahu je. Yelah, siapa ada dalam sekolah tu lagi kan, semua mesti dah balik. Tapi Encik Aikal ni dia boleh terpandang pula, dia mula mencari kan daripada mana suara tu, dan dia nampak susuk tubuh tu tadi. Susuk tubuh apa yang dia nampak tu dia tak tahu, dia cakap, tapi sangat menyeramkan lah. Lagi-lagi pukul 3 pagi pula kan, dia sorang-sorang. Menyebabkan dia rasa memang inilah pengalaman dia yang dia paling takut lah. Sampai sekarang dia masih lagi bekerja sebagai pengawal keselamatan, tapi gangguan-gangguan yang biasa je dia kena. Contoh macam orang kata apa, nampak macam kelibat melintas, tapi bila pandang tak ada. Macam tu, yang ringan-ringan je. Tapi yang gangguan yang paling teruk adalah gangguan yang ini. Sewaktu dia meronda pada waktu malam pukul 3 pagi, dan dia nampak susuk tubuh yang saya cakap tadi. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Haikal. Pada pendapat korang macam mana? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Okey? Kisah seram kita yang kedua ni pula dikirimkan ataupun dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Razman. Encik Razman ni dia bagi tahu dia tinggal di Setapak, Kuala Lumpur, di sebuah rumah kondominium. Bawahnya ada shopping komplek dan atas ada rumah lah. Kemudian dia kata dia pernah terkena gangguan lah, tapi gangguan tu bukan direct pada diri dia, sebenarnya pada kawan dia. Dia tinggal di rumah ini sewa bersama dengan 3 orang lagi rakan dia. Mana dia tinggal berempat lah. Pada waktu tu 2 kawan dia dah balik ke kampung. Tinggallah dia berdua je dengan kawan dia, seorang lagi. Nama dia tak nyatakan lah, saya gelar dia sebagai Adam lah. So dia kata dengan Adam ni, jomlah kita keluar lepak dengan kawan-kawan yang lain. So dia kata okey, boleh je. Tapi Adam ni cakap, boleh tak kalau dia nak pergi ambil girlfriend dia duduk, yang duduk tak jauh lah daripada rumah dia ni. So Encik Razman ni macam okey je lah kalau nak ambil dulu kan, nak bawa lepak sekali lah. So malam tu diorang pun bersiap dalam lepas maghrib macam tu kan. Dia kata lepas solat dia pun bersiap, and then kawan dia siap dulu. Jadi kawan dia cakap, boleh tak aku turun dulu? Dia kata, nanti lah turunlah sama-sama. Nanti aku nak turun dulu, boleh? Boleh lah, nanti kau kunci rumah tau, dia kata. Okey. Encik Razman ni pun biarkanlah kawan dia keluar. Dia dengarlah pintu kawan dia tu, pintu rumah dia tu ditutup. Kemudian bila dia dah siap dia off semua lampu, dia pun keluar, tutup pintu, kunci, dan dia turunlah menggunakan lift. Dia turun sampai ke tempat parking dia. Bila sampai je dekat tempat parking, lift ni terbuka. Lepas tu dia keluar. Bila dia keluar, dia nampak kawan dia sedang berdiri di hadapan kereta. Dan kemudian kawan dia tengah smoking. Dia pun kata, okey, jom pergi, jom. Dia kata macam tu. So kawan dia kata, okey. Kawan dia pun masuk kereta. Dia masuklah kereta juga, tapi kereta lain lah. Dia bawa 2 kereta. Sebab kawan dia ni nak bawa girlfriend dia kan. Dia pun start kereta. Dan kemudian waktu Encik Razman ni keluar, dia nampak kawan dia juga keluar daripada parking. Dan kemudian dia kata, dah ambil dah girlfriend. Sebab dia nampak ada girlfriend kawan dia ni duduk di sebelah kawan dia. So, dia kata okey lah, mungkin kawan dia turun tu nak pergi ambil girlfriend lah, tapi cepatnya dia cakap macam tu kan. Okey, dia pun keluar daripada tempat parking ni, menujulah ke kedai yang dia nak pergi ni. Dalam perjalanan, orang kata boleh kata di pertengahan lah perjalanan ni, kawan dia berubah arah ke tempat lain. Sepatutnya laluan kedai ni contoh straight, dia masuk ke kiri. Dia kata, nak pergi mana kan si Adam ni? Mungkin Adam ni nak pergi rumah girlfriend dia lah. Sebab tu laluan pergi rumah girlfriend dia. Dan mungkin girlfriend dia tertinggal barang. Jadi Encik Razman ni jalanlah dulu sampai dekat kedai. Dia dapat call tau daripada kawan dia, si Adam. Dia pun dia tengok miss call. So dia call balik. Bila dia dah call, kawan dia si Adam ni cakap, Man, asal kau tak ikut aku? Dia kata, kau kata nak teman aku dulu ambil girlfriend aku. Dia cakap macam tu.
Encik Razman ni cakap lah, memanglah aku cakap nak teman kan, tapi kau dah ambil kan girlfriend kau tadi? Dia cakap macam tu. Bila masa yang aku ambil, kan tadi aku masuk kiri nak ambil girlfriend aku ni, yang kau pula straight, kenapa? Kata kau nak ikut aku. Dia dah mula terfikir tau. Sebab siapa yang ada dekat dalam kereta kawan dia waktu dia orang mulakan perjalanan tu? Sebab dia nampak seakan-akan girlfriend kawan dia tadi. So dia kata okey lah, tak apalah, aku share location lah. Dia kata okey. Dia pun share location. Bila kawan dia sampai, si Adam ni sampai je, dia pun salam-salam. Dan kawan dia memang bukan marah lah, macam bercakap lah kan. Apa kata nak ikut aku lah, nak teman lah, pergi dulu. Dia kata bukan lama pun aku ambil si girlfriend dia tu kan. So si Encik Razman ni just diam je. Dia tak cakap apa-apa lagi tau. Okey. Bila settle je, dah minum apa semua, dia pun mulakan perjalanan balik. Yang kawan dia ni pergi keluar dulu dengan girlfriend dia, tak tahulah pergi mana. So dia pun balik ke rumah dan kemudian dia duduk. Sambil dia duduk minum air dan menonton televisyen ni, dia terfikir, kalau si Adam ni pergi ambil girlfriend dia, habis tu dalam kereta tu siapa? Betul tak? Dia nampak ada orang dalam kereta tu, duduk sebelah pula tu. So okeylah, dia tunggu si Adam ni balik. Bila Adam ni balik, dia tanya Adam ni, sebenarnya waktu kau turun tu, kau pergi ambil girlfriend kau terus ke? Dia cakap macam tu. Adam ni kata, tak adalah, malah kalau aku nak pergi ambil girlfriend aku, dah sasa aku kena gerak dulu. Dia cakap macam tu kan. Sebab tu aku tunggu kau, sebab kita nak gerak sekali. Kau kata kau nak ikut aku. Aku nak cakap dengan kau, tapi kau jangan takut dia cakap macam tu. So kawan dia cakap lah, kenapa? Sebenarnya aku nampak waktu kau nak mulakan perjalanan tadi, kau keluar daripada parking tu, aku nampak ada perempuan dekat sebelah kau. Perempuan? Bila? Waktu kita nak bergerak jalan tu lah. Bukan ke, aku bawa seorang lah. Mana aku ada bawa siapa-siapa, dia kata. Tak, aku cakap terus terang, tak tahulah kalau aku salah nampak, tapi memang aku nampak ada orang dalam kereta kau. Aku ingatkan girlfriend kau. That's why lah bila kau masuk kiri tu, aku pun tak sangka kau nak masuk kiri. Aku pun dah straight kan, dah lalang dah straight, aku teruslah jalan. Aku ingat kau nak pergi rumah girlfriend kau tertinggal barang ke apa. Dia cakap macam tu. So kawan dia mulalah rasa macam takut. Kau biar betul, janganlah nak takut-takutkan aku kan. Sebab dia memang tak bawa siapa-siapa. Waktu dia mulakan perjalanan tu, dia seorang. So Encik Razman ni tetap cakap yang dia nampak juga. Dia nampak. Dan ini bukan satu-satunya gangguan tau yang dikena dekat kapak dia ni. Dia ada kirimkan 2 kisah. Satu lagi kisah ni agak ringkas. Yang mana pada waktu tu, dia ni baru balik daripada kerja. Dia kerja kedai tau. Kerja macam kedai-kedai gadget. Kedai-kedai gadget handphone tu. Jadi tutup memang pukul 11 tu kan. Bila dia sampai dekat kapak ni, waktu tu memang sunyi lah. Okey, dah pukul 12 kan. Dia pun keluar daripada kereta dan kemudian dalam perjalanan dia menuju ke lift untuk dia naik ke rumah ni, dia terdengar dekat daripada arah belakang macam ada suara perempuan yang ketawa. Perempuan ketawa macam kik macam tu. So, dia pun pandang ke arah belakang. Dia cuba cari mana datangnya suara tu kan. Tapi memang tak ada. Senyap je. Dia tengok ada orang ke yang bergurau ke, tapi tak ada. Dia pun berjalan lagi. Berjalan menuju ke lift ni, dia dengar lagi. Tapi kali ni dia tak pandang. Dan kemudian bila sampai je dekat lift, dia tekan lift tu. Dia kata dia nak tunggu lift tu terbuka. Dia rasa lama sangat. Sebab dia dalam keadaan takut kan. Bila lift terbuka je, dia masuk dan kemudian dia tutup lah pintu lift ni. Waktu dia pusing dia nak tutup ni, dia pandang ke arah kapak ni. Dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang berjalan menuju ke arah lift ni. Tapi bukan susuk tubuh orang. Dia nampak rambut benda tu menutupi muka. Korang bayangkan. Dia tak nampak muka lah, ada rambut dia kan. Berjalan menuju ke arah lift ni. Bila dia tutup je, pintu lift tertutup, dia dah lega lah. Tapi waktu pintu lift tertutup, dia terbuka balik semula dan masih lagi di tingkat tu ataupun di kapak tu. Sedangkan perempuan tu dah semakin mendekat. Menyebabkan Encik Razman ni tekan lagi sekali tutup. Dia terus tekan kan berapa tingkat rumah dia. Dan kemudian naiklah.
naik sampai ke atas dan kemudian dia cepat-cepat lari pergi menuju ke arah rumah dia. Dan kemudian dia buka orang kata mangga apa semua kan, grill. Waktu dia nak buka grill ni, bila grill ni terbuka je, dia nak masuk dalam rumah, dia pandang ke sebelah kanan dia, dia akan nampak satu koridor yang agak panjang tau. Lepas tu tengah-tengahnya ada lift. Dia nampak susuk tubuh perempuan tu keluar daripada lift. Dia pun tutup pintu grill dengan perasaan yang sangat takut. Dia masuk dalam rumah, dia kunci pintu dia. Dan kemudian dia dah mula tersandar lah dekat pintu. Pintu grill tadi dia tak kunci tau. Jadi dia kata, Allah, dia kena keluar balik lah kunci. Tapi sebelum tu dia nak tengok dulu kat luar masih ada orang tak. Dia pun intai lah dekat ada satu macam lubang kecil kan, yang ada orang kata apa, cermin tu kan, untuk tengok luar. Bila dia tengok je, dia tak berani nak keluar. Sebab dia nampak kelibat perempuan tu berdiri betul-betul di hadapan grill rumah dia. Bila dia pandang tu, dia nampak tau, susuk tubuh yang rambut dia tutup muka tu berdiri betul-betul depan grill. Dia kunci pintu kayu dia, dia masuk dalam rumah, dia cuci kaki, dia cakap, dan kemudian dia mandi, terus dia masuk tidur. Esok paginya kawan dia bising lah yang lagi 3 orang ni, siapa tak kunci pintu grill, kan? And then dia pun cerita dekat kawan-kawan dia apa yang berlaku malam tu. Dia diganggu oleh satu penampakan perempuan. Perempuan ni taklah nampak macam Kak Ponti ke, tak. Dia nampak macam perempuan biasa, tapi rambut dia tu menutupi muka, menyebabkan datanglah satu figure yang seram lah kan bila kita tengok. Pukul 12 malam pula tu. Dan yang lebih menakutkan, perempuan tu ikut sampai ke depan pintu. Perjalanan dia tu taklah nak kata laju. Encik Razman dia cakap taklah laju, tapi dengan langkah yang kecil tu, untuk sampai ke dia agak cepat tau. Cepat, dia rasa macam cepatnya perempuan ni dah semakin dekat. That's why dia cepat-cepat tekan pintu lift tu. Bila pintu lift tu tutup, terbuka balik semula. Aduh, dia kata masa ni dia dah takut yang teramat sangat lah. Kalau kita yang berada di tempat dia pun, kita akan rasa benda yang sama lah kan. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Encik Razman. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Lin. Lin ni bagi tahu kisah ni berlaku dah lama tau. Tahun 2000 awal 2000 macam tu. Waktu tu Lin ni masih lagi bersekolah di sebuah sekolah berasrama yang terletak di Mersing, Johor. Nama sekolah dia tak nyatakan dalam email lah, minta maaf. So Lin ni cakap dia pernah mengalami satu, orang kata, pengalaman seram lah, sewaktu kawan dia terkena, orang kata, histeria ataupun berlaku kerasukan di dalam surau sekolah dia. Dia ni duduk kat asrama macam saya cakap awal tadi kan. Jadi pagi tu dia ada aktiviti tau, merentas desa. Saya rasa anda semua tahu kot, merentas desa ni dia macam marathon lah, tapi masuk ke kampung-kampung, ke laluan-laluan luar. Jadi waktu dia merentas desa ni, semua macam biasa je, tak ada apa, sampai habis aktiviti tu dalam tengah hari pukul 3 macam tu. Dia balik ke asrama, lepas tu dia mandi-mandi, kemudian dia pergi turun ke dewan makan untuk makan. Dia makan sampailah waktu malam. Tapi sebelum maghrib tu, dia cakap dia baru tahu yang dia ni, orang kata apa, datang bulan, period kan. Period dia baru turun. So dia kata, alamak, dia tak boleh solat lah. Tapi asrama dia ni, walaupun dia tak boleh solat, dia kena turun juga. Dia kena turun pergi surau, duduk di bahagian belakang. Tiada siapa yang dibenarkan duduk di dalam dom. Ini rules lah yang ada di sekolah dia. Jadi bila dah siap semua, dia pun turun ke bawah dan dia inform lah pada warden dia yang dia tak boleh solat. Okey, dia pun jalan sampai ke bahagian pula. Sampai saja ke surau dia ni, dia duduk di bahagian belakang. Kawan-kawan dia mulakanlah solat.
solat apa semua. Selepas saja waktu maghrib, selepas saja solat maghrib, akan ada orang kata ngajilah bacaan Al-Quran. Jadi waktu semua tengah baca Al-Quran, yang perempuan di bahagian perempuan ada tirai, yang lelaki di dalam bangunan utama lah. Ramai tak waktu tu. Tengah-tengah diorang mengaji ni, salah satu daripada kawan dia meraung tiba-tiba. Meraung macam orang histeria tu. Jadi diorang semua yang mana mengaji berhentilah pegang kawan dia ni. Tapi kawan ni dah meronta-ronta dah. Telekong pun dah nak tercabut dah semua sebab pegang kawan dia ni. Terlalu kuat sangat. Hampir 4 orang tau. 4 orang perempuan yang pegang. Still tak boleh tahan juga. Dan kemudian ada ustaz dan ustazah yang datang. Ustaz minta tolong pelajar lelaki untuk bantu pegang. Ustaz dia ni pun baca ayat-ayat mungkin ruqyah yang dia tahu. Dan kemudian waktu dia baca ni, memang biasalah orang histeria kan. Dia akan meraung, menjerit, cuba nak lari, macam tu. Yang mana yang orang kata datang bulan ni, termasuklah si Lin ni, dia macam mana? Dia nak mengaji kot mulut tak boleh kan? Sebab dia datang bulan. So dia hanya mampu pejamkan mata, baca dalam hati. Tu je yang dia boleh buat untuk pendinding diri dia. Yang lain-lain dah start dah mula baca Quran apa semua kan. Yang ustaz dia dah mula baca untuk keluarkan benda tu. Okey. Gangguan ataupun keseraman ini berlaku waktu ni. Yang mana bila dia terdengar ada suara teriakan kan ataupun jeritan daripada kawan dia ni, dia baca-baca ni dalam keadaan dia takut, dia kata dia buka mata dia, si Lin ni. Bila Lin ni buka mata, dia nampak kawan dia ni yang kena rasuk tadi ni sedang pandang dia dengan satu senyuman yang sinis. Tapi di telinga dia masih lagi dengar suara jeritan. Sepatutnya ada suara jeritan, kawan dia mesti tengah menjerit kan. Tapi kawan dia sedang senyum, sinis menghadap ke arah dia. Dia cakap waktu ni dia sangatlah takut. Dia pejam mata lagi sekali. Sebab dia takut kalau dia pula yang kena. Sebab dia ni datang bulan kan. Jadi dia pejam mata. Dia dengar lagi jeritan, ada bacaan apa semua. Bila dia buka mata lagi sekali, lebih menakutkan. Dia nampak kawan dia yang kena rasuk tadi tu berdiri betul-betul depan dia. Senyum sinis lah macam yang tengah baring tadi. Tapi kali ni kawan dia tu berdiri dan kemudian senyum pandang ke arah dia. Tak ada orang lain. Ustaz tak ada, kawan-kawan dia tak ada. Dia tak tahulah ini hayalan ke ataupun dia memang nak terkena waktu tu. Dia kata dia buka mata, dia nampak kawan dia tu berdiri, senyum sinis pada dia. Dia dengar suara bacaan daripada ustaz, dia dengar bacaan Quran daripada kawan-kawan dia. Tapi dia tak nampak kawan-kawan dia semua. Dengan ustaz tu semua dia tak nampak. Dia nampak kawan dia je yang berdiri. Bila dia dah nampak macam tu je, korang pun tahulah. Lin ni cakap dia mengundur ke belakang sampai dia jatuh. Dan kemudian dia pula yang menjerit-jerit lah kan. Sebab dia nampak kawan dia yang kena rasuk ni tadi berjalan dekat dengan dia. So dia menjerit, dia pejam mata lagi sekali. Bila dia buka mata, dia kata kawan-kawan dia tengah pegang dia pula. Dan kemudian dia nampak yang kawan dia yang kena rasuk tadi dah kena pegang, menjerit-jerit. Ustaz ni baca. Ustazah tadi tu pula datang kat dia, baca dekat dia. Memang dia kata malam tu sampai 3 orang kena. Lepas dia yang dah menjerit-jerit ni, walaupun dia dah tak nampak kawan dia tu berdiri, dia kata dia masih lagi menjerit ketakutan. Dan kemudian berpindah pula dekat kawan dia yang lain. Namun kawan dia pun sama juga, tiba-tiba jatuh dan kemudian menjerit. Dia kata tak tahulah adakah kawan dia seorang lagi tu nampak benda sama apa yang dia nampak atau apa-apa, dia tak tahu. Lepas ruqyah apa semua dah okey. Semua diarahkan untuk naik ke dorm. Yang mana yang kena histeria tu, 3 orang ni tadi, termasuk Lin ni, dibenarkan balik. Diorang telefon lah parents pelajar-pelajar ni untuk ambil yang pelajar-pelajar yang kena histeria ni untuk dibawa balik. Jadi bila keesokan harinya ibu bapa Lin ni sampai, diorang pun ikutlah balik ke rumah. Dan tak ada lagi lah gangguan dekat rumah ke apa, tak ada. Cuma dia kata
gangguan yang paling seram yang dia kena yang itulah. Dia kata bila dia buka mata, dia nampak tak ada orang lain. Hanya ada kawan dia yang kena rasuk tu berdiri depan dia dan kemudian senyum sinis pandang ke arah dia. Dan kemudian bila dia jatuh, benda tu semakin dekat datang ke arah dia. Cuba korang bayangkan perasaan si Lin ni pada waktu tu. Mungkin inilah yang dia orang nampak kan sewaktu histeria ke. Saya tak pernah kena lah. Yalah, lelaki susah sikit nak kena kan. Tapi kebanyakan kita tengok waktu zaman kita sekolah dulu, perempuan yang kena rasuk ni kan dia macam, bukan kena rasuk lah, macam histeria dia macam takutkan sesuatu kan. Lepas tu bila kita baca apa semua, dia macam meronta-ronta. Apa yang dia nampak? Adakah benda tu, orang kata benda tu masuk dalam badan dia. Sorry. Orang kata benda tu masuk dalam badan dia. That's why kenapa dia, orang kata susah nak dikawal lah kan. Sampai lelaki kena pegang sebab kekuatan jin yang ada dalam badan tu lebih kuat daripada kita ni, yang manusia ni kena pegang ramai-ramai. Itu pun kadang-kadang terlepas. Betul tak? Itulah kisah yang dikongsikan oleh Lin yang pada saya agak menarik sebab dia menceritakan berlakunya histeria tu. Ada orang tak ingat apa-apa. Dia tak ingat apa-apa, tahu-tahu dia sedar-sedar badan dia sakit-sakit. Macam tu. Macam si Lin ni pula, dia macam diganggu. Benda tu mungkin tak masuk badan dia, tapi dia nampak yang gangguan yang berlaku di depan dia. That's why dia pun meronta-ronta kan. Jadi seperti biasa, pada pendapat korang macam mana? Seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat. Saya mohon maaf sangat-sangat sebab saya dah lama tak post video, lebih kurang seminggu lebih kot. Sebab sebenarnya saya ada tugasan di luar kawasan. Saya tak berada di studio saya ataupun di rumah saya ni. Jadi saya tak adalah mic apa semua, saya tak bawa. Ini baru saya berkesempatan lah untuk buat balik video. Dan saya janji dengan anda semua yang mana tunggu video saya sangat hargailah. Saya janji untuk hari ni, hari Sabtu, saya akan post satu video. Dan esoknya, hari Ahad pun saya akan post satu lagi video. Maknanya ada 2 video lah untuk hujung minggu ni. Nanti korang tonton ya. Yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram yang anda nak kongsikan dengan saya, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus tunggu video-video saya. Saya sangat hargai. Ini salah satu cara anda bagi support lah pada saya untuk saya terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Yang mana yang baru sampai pun, saya nak ucapkan selamat datang lagi sekali. Sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.